Mula pada 24 bulan, tapi hari ini kita nak membicarakan buku Kasamas yang juga tidak kurang kehangatannya. Menarik kerana ia berkisah tentang air dan mudah-mudahan akan menyejukkan keadaan. Bila Air Berbicara, bersama penulis prolifik Meja Bersara Muhammad Qayyum Badruddin. Assalamualaikum Meja. Salam tuan. Buku keberapa ni? Buku yang ke-39. Masya Allah. Sejak bila mula menulis? Saya mula tulis tahun 2007. Jadi purata setahun berapa buku? Dalam setahun dalam 7 ke 8 buku. Fast action, fast result. Ya, kerana buku hari ini kita memperkenalkan semula Bila Air Berbicara, Manusia Jadi Huru-Hara. Dengan tajuk saja seimbas orang akan mengatakan ini berkait dengan banjir, betul? Ya, betul. Ya. Betul. Jadi boleh kita perkenalkan latar belakang apa yang memotivasikan Meja menulis buku? Tuan, untuk maklumat semua, pada ujung November telah berlaku negara dikejutkan dengan banjir yang dikatakan sebagai tsunami darat. Betul. Banjir itu telah menyebabkan kerosakan, kemusnahan, panik dan sebagainya. Saya sebagai pengarah sukarelawan MAPIM telah terlibat dalam misi kemanusiaan. Selepas kita melihat kemurungan yang berlaku, masalah dan segala musibah, dan saya terfikir aspek mana yang saya boleh bantu selain pada kemanusiaan, tenaga dan kudrat. Maka saya fikir sedikit kemahiran yang Allah bagi untuk menulis. Maka saya fikir saya perlulah menghasilkan satu penulisan yang penulisan itu akan dijual, kemudian boleh membantu Kelantan bangkit semula dan bantu untuk bina balik rumah-rumah di Kelantan. Apabila Meja bercakap Air Berbicara ini, saya lihat dari segi olahannya tidak hanya berkisar terus terjun kepada banjir, tapi Meja nampaknya memulakan dengan hikmah air itu. Mengapa begitu bentuk sadurannya? Saya pada peringkat awalnya saya juga ada study tentang bagaimana pengkaji saintis tu yang menulis tentang struktur air, Masaru Emoto. Kemudian kajian-kajian tentang air. So rupanya air ini merupakan perangkap yang bagus. Dia akan rakam apa yang kita buat. Jadi dalam badan kita pun 60 ke 70% air. Jadi bila saya fikir saya tidak mahu ambil kesempatan untuk ni musibah saja. Jadi air mempunyai peranan, dia bukan saja sebagai ancaman, dia juga sebagai kawan. Okey, saudara, kita berbicara tentang air. Bila air berbicara, manusia jadi huru-hara. Kalau dalam konteks banjir baru ni, Meja melihat secara dekat, kemudian mencetuskan idea, memberi dorongan untuk menulis buku ini. Di antara apa yang dilihat dan apa yang dipaparkan dalam buku ini, bagaimana proses itu ditransfer, dialihkan? Pada peringkat awalnya untuk menghasilkan buku, saya fikir terus duduk di pejabat atau di rumah saya menulis di malam hari sebagainya. Tapi saya fikir saya tidak akan dapat zuh dia. Maka saya perlu berada di lapangan untuk melihat dan membantu terlibat. Maka dari segi keserasian dan memahami musibah mangsa-mangsa banjir ini lebih dekat. Jadi bila kita alami melihat bagaimana air pasang, surut, musibah, kemusnahan, dan bila penulisan itu dibuat, dia lebih dekat dan orang lebih faham sampai ke hati, insya-Allah. Menarik kerana di dalam buku ini secara jelas Meja cuba untuk menerapkan soal pengajaran kepada mangsa dan juga mereka yang bukan mangsa. Jadi di situ saya rasa elok kita huraikan dari segi pengajaran ini. Sebab saya fikir Malaysia ini bukanlah negara yang popular dengan musibah. Dia tidak berlaku musibah sepanjang masa. Jadi walaupun kita berada dekat dengan lingkaran api, saya pernah tulis buku Tsunami 2004. Jadi namun perkara-perkara ini bila berlaku manusia akan panik. Jadi untuk mengelakkan panik, saya fikir kita mesti mempersiapkan diri. Dalam buku tu saya tulis tentang persiapan menghadapi musibah banjir, persiapan semasa sebelum semasa dan sesudah. Dan mereka yang tidak terlibat perlu juga terlibat sebagai membantu kepada meredakan keadaan dan meringankan beban. Jadi bila saya dah buat juga saya cover dari segi sukarelawan. Jadi bila datang sebagai sukarelawan jangan memberi beban, tapi bagi solusi. Ada kepada juga yang datang menjadi beban, banyak memberi beban, kerana minta tidak macam-macam. bersedia dan tak tahu Dan mereka tidak ada etika sebagai seorang sukarelawan yang bagus sebenarnya. Yang menarik juga adalah tadi awal-awal sebelum kita ke udara Meja, saya berbincang tentang Meja. Bila mula menulis tentang banjir ni, kerana banjir taklah lama mana sangat. Saya tahu ada ramai yang nak buat buku tentang banjir ni, tapi ini antara yang awal. Ni bila keluar? Buku ni keluar dalam bulan hujung Februari. Hujung Januari. Sangat pantas. Jadi masa itu misi bantuan masih belum usai kan? Ya, belum. Jadi sementara misi itu semasa itu juga menulis. Saya tulis. Bila menulis waktu bila buku tu bila kita nak buat, kita buat kerangka. Kita basically yang disebut begin end in mind. So kita dah tahu apa yang kita nak tulis tu, maka kita buat kerangka gerak kerjanya. Yang boleh saya sebut when vision is clear, action become easier. So saya gerak kerja ini 10 hari alhamdulillah siap. Sebab 10 hari untuk menyiapkan satu buku ini. Sebab saya fikir kalau saya lambat, maka dia punya simpati rakyat akan merosot. Itulah yang Meja sebut saya tadi bila saya kata pantas dia tulis buku. Dia kata fast action, fast result. Kerana Meja juga merupakan seorang jurulatih ataupun trainer, seorang pakar dalam pengurusan. Banyak lagi buku-buku lain yang dibicarakan. Tapi hari ini kita bercakap soal Bila Air Berbicara, Manusia Jadi Huru-Hara. Kenapa dipertekankan byline
manusia jadi huru-hara. Sebab manusia ni kadang-kadang seperti pertama tidak suka simpan rekod. Bila padahal sejarah yang lama telah memberitahu musibah mungkin berlaku. Bila berlaku sesuatu yang mengatasi kepada limitasi biasa, maka dia akan menyebabkan manusia panik. Tapi tanpa ilmu, tanpa ada persediaan mentally prepared, maka dia akan ada masalah. Jadi sebab itulah bila ada masalah itu huru-hara itu akan berlaku. Menyebabkan kita tidak terkawal dan akan menyebabkan orang akan bertindak luar kawalan. Jadi yang ini kita menggariskan dalam buku ini, sekiranya berlaku bersiap sedia, mentally prepared, ada knowledge, tahu apa nak buat. Because bila kita dah berlatih macam itu, saya sebut dalam perang saraf ini sebagai wargaming. Kita wargamekan apa yang akan mungkin berlaku. Jadi bila berlaku sebenarnya kita walaupun kita panik, kita masih boleh bertindak. Ya. Tapi dalam hal ini ya, kerana buku ini awal, saya menjangkakan dalam selepas siapnya buku ini ada lagi bahan-bahan baru yang mungkin boleh yang kalau diberi ruang untuk sambung kan sequelnya, apa yang harus dimuatkan dalam buku ini? Edisi yang seterusnya yang saya boleh tambahkan adalah bagaimana secara teknikalnya menghadapi situasi sebenarnya dan bagaimana rakyat Malaysia boleh terlibat dalam membantu meringankan beban. Sebab ujian bukan sahaja untuk mangsa, tapi ujian untuk kita. Apa reaksi kita terhadap masalah diorang ni? Sukarelawan juga sebenarnya Diuji, betul. Sebab itulah ada sukarelawan yang memberi masalah kepada mangsa. Jadi sebab itulah kita menjadi sukarelawan, kita mesti boleh self contain. Tidaklah perlu memberi beban dan kita boleh bertindak dan sebaik mungkin bahagi tugas dengan betul dan redakan. Sebab itulah sukarelawan bukan sahaja perlu dari segi kudrat, perlu faham dari segi aspek psikologi, meredakan emosi mangsa itu. Meja ya, mungkin di dalam kesempatan ini, buku ini bolehkah kita anggap mempersiapkan diri bagi pusingan berikutnya? Sebab ramai orang terlupa, kita lambat bertindak, yang fast action, fast result tadi. Masa berjalan, sudah April. Pusingan banjir berikutnya bulan 11. Jadi berapa bulan saja lagi. Saya nampak keadaan rakyat Malaysia ni agak reda sikit. Tidak lagi macam bersungguh-sungguh memberi bantuan GST. Jadi sebab itulah kita kena faham bahawa mangsa di sana belum ada solusi lagi, belum selesai sepenuhnya. Jadi kita kena fikir bila berlaku lagi, maka persiapkan diri. Buku ini membantu sedikit sebanyak memberi guideline untuk pada ni. Dan saya cadangkan perlu dimiliki untuk supaya pertama sekali buku ini 100% untuk dananya dijual dan untuk mangsa. Hebat. Tahniah. Bila air berbicara, manusia jadi huru-hara. Kasamas sudah pun berada di pasaran. Jadi bentuk sokongan anda kepada mangsa banjir. Jangan hanya gusar tentang GST. Buku standard rated, tak ada isu di situ. Jadi boleh dapatkan buku ni. Tahniah Meja. Pantas menulis, akan menulis lagi insya-Allah. Saya doakan semoga semakin banyak buku-buku sebegini. Kita kepada orang yang berada di Pontian nanti, jejak ataupun kembara Pesta Buku akan berada di sana. Nanti kita akan bicara tentang itu seketika nanti. Jumpa minggu depan insya-Allah.